أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله عليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah surah Al-Ghashiyah. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 26 ayat. Dinamakan surah Al-Ghashiyah, hari kiamat yang meliputi huru-haranya. Kerana pada awal surah ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menerangkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari itu. Intisari kandungannya menerangkan dengan panjang lebar kejadian-kejadian yang akan dialami oleh orang-orang yang kufur ingkar dan orang-orang yang beriman.
Muka orang-orang kafir pada hari itu tunduk kerana merasa hina. Mereka tetap menderita azab sengsara. Sebaliknya, muka orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Mereka berpuas hati dengan amal usahanya yang baik yang telah dikerjakan di dunia. Mereka tinggal menetap di dalam syurga yang tinggi tempat kedudukannya dan darjatnya. Setelah itu lalu dikemukakan dalil nyata yang memberikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla melakukan apa yang dikehendakinya. Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari hari akhirat? Tidakkah mereka memerhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan? Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya? Dan keadaan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan? Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan? Surah ini diakhiri dengan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada umat manusia, dan janganlah baginda berduka cita kiranya ada yang menolaknya, kerana sesungguhnya baginda hanyalah seorang rasul pemberi amaran, bukan seorang yang berkuasa memaksa mereka menerima ajaran Islam yang disampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputinya? Muka orang-orang yang kafir pada hari itu tunduk kerana merasa hina. Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah. Mereka tetap menderita bakaran neraka yang sangat-sangat panas membakar. Mereka diberi minum dari mata air yang menggelegak panasnya. Tiada makanan bagi mereka di situ selain dari pokok-pokok yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. Sebaliknya muka orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, berpuas hati dengan balasan amal usahanya yang baik yang telah dikerjakannya di dunia. Mereka tinggal menetap di dalam syurga yang tinggi tempat kedudukannya dan darjatnya. Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia. Di dalam syurga itu ada mata air yang mengalir. Di situ juga ada pelamin-pelamin berhias yang tinggi tempatnya. Dan piala-piala minuman yang disediakan untuk mereka. Dan bantal-bantal yang teratur untuk mereka berteleku atau bersandar. Serta hamparan-hamparan yang terbentang. Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat? Tidakkah mereka memerhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan? Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya? Dan keadaan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan, dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan. Oleh itu berikanlah sahaja peringatan wahai Muhammad kepada manusia, dan janganlah berduka cita kiranya ada yang menolaknya. Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi ingatan. Bukankah engkau seorang yang berkuasa? Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu. Akan tetapi sesiapa yang berpaling dari kebenaran serta ia kufur ingkar,
maka Allah akan menyiksanya dengan azab seksa yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Selain dari itu, sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amal mereka. Kita berada dalam penafsiran surah Al-Ghashiyah, surah yang ke-88, pada juzuk yang ke-30. Surah ini dalam kategori Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Diturunkan di kota Mekah. Mengandungi 26 ayat. Dinamakan surah Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah memberi maksud yang meliputi. Kerana sifat azab yang meliputi atas, bawah mereka, kanan dan kiri mereka. Dan Ghashiyah yang dimaksudkan di sini ialah keadaan huru-hara kiamat yang datang daripada segenap arah. Maka dinamakan Ghashiyah. Sebagaimana dinamakan juga sebagai Dahiyah. Dahiyah yakni kehancuran besar. Sehingga tiada tersisa mana ruang-ruang yang ada sekalipun. Kehancuran besar. Dari atasnya berupa langit-langit dan bintang yang berguguran, dari bawahnya berupa gempa-gempa yang kuat, gunung ganang yang berterbangan, dari kiri kanannya semuanya. Menyaksikan Ghashiyah, huru-hara kiamat itu meliputi mereka dan mengelilingi mereka. Sebagian perkataan Ghashiyah juga disebut Dahiyah, yakni kehancuran besar. Dan perkataan Al-Ghashiyah merupakan salah satu daripada nama kiamat. Kita tahu nama kiamat ni ada banyak. Selain daripada kiamah, selain daripada Yaumuddin, selain daripada Al-Qari'ah, dinamakan juga dengan Al-Haqqah dan dinamakan juga dengan Al-Ghashiyah. Yang merupakan nama-nama yang menunjukkan sifat yang dahsyat. Pada setiap nama kiamat menunjukkan sifat yang dahsyat yang akan berlaku pada hari tersebut. Dia bukan sekadar nama. Nama yang mengandungi peristiwa. Nama yang mengandungi kejadian yang hebat. Dan kandungan surah ini ataupun kaitan surah ini dengan surah sebelumnya, ini surah Al-A'la. Pada sebelum ini, pada surah yang ke-87, kita baca surah Al-A'la. Apakah dia punya kesinambungannya atau munasabahnya, kaitannya? Kalau dalam suratul A'la disebut sifat orang beriman dan orang kafir, balasan syurga dan neraka secara ringkas, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya, sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra. Allah menyebut sifat ringkas ahli syurga, sifat ringkas ahli neraka dalam surah Al-A'la. Manakala dalam surah Ghashiyah disebutkan secara lebih panjang dengan firman-Nya amilatun nasibah. Sifat mereka, segala amalan mereka di dunia dahulu tidak diberikan apapun ganjaran. Mereka berpenat-penat dengan segala usaha mereka. Tasla naron hamiyah. Mereka masuk dalam neraka yang membakar apinya, yang menjulang apinya. Sehingga berikutnya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam surah ini tentang keadaan sifat orang-orang yang beriman. Kalau dalam surah Al-A'la Allah sebut wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Akhirat itu terbaik berbanding dunia. Maka Allah menyebut kat mana baiknya, yang merupakan sifat-sifat syurga dan segala balasan yang disediakan dan segala kebaikan yang diberikan kepada ahli syurga. Bagi menandakan ia jauh lebih baik ataupun dia baik daripada dunia yang bersifat sementara. Kandungan surah ini ada 3 penekanan surah ini. Yang pertama dalam mensifatkan kedahsyatan hari kiamat dan apa yang dilalui oleh setiap manusia. Wa imma kalangan orang kafir, wa imma kalangan orang yang beriman. Allah menyebut sifat orang beriman, sifat orang kafir, sifat syurga dan neraka. Yang kedua, iaitu penegasan tentang keesaan Allah, kekuasaannya dan hikmah setiap kejadiannya dan juga ilmunya dengan diberikan dalil-dalil penciptaan langit, dalil-dalil penciptaan unta, gunung ganang dan bumi dan lain-lain daripada keajaiban ciptaan Allah. Yang ketiga, surah ini diakhiri dengan penutup iaitu memberi peringatan kepada manusia untuk kembali pada Allah. Kerana semua manusia akan kembali pada Allah dan akan diperhitungkan amal mereka oleh Allah SWT. Adapun Nabi SAW, kerja baginda cuma menyampaikan. Kalau kamu menolak dakwah Rasulullah, ia tak akan beri kesan pada Rasulullah. Kerana kamu yang akan dipertanggungjawabkan bukan Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah yang akan
melalui kerugian kamu yang menolak setiap peringatan yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan surah ini sama sebagaimana kelebihan surah Sabbih isma rabbikal a'la. Kerana sabit dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Ghashiyah dalam 2 perayaan dan juga hari Jumaat. Sebagaimana kita baca hadis semalam, Rasulullah baca surah Al-A'la, rakaat kedua Nabi baca surah Al-Ghashiyah. Sama ada raya puasa atau raya korban. Ataupun hari Jumaat. Ataupun dalam solat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir katanya, bila mana beliau ditanya, bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil Jum'ah ma'a suratul Jum'ah. Apakah yang Rasulullah baca bersama dengan surah Jumaat pada hari Jumaat? Maka jawab sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah membaca hal ataka hadisul Ghashiyah. Arti Rasulullah baca surah ini dalam 3 kedudukan. Pada 2 perayaan, pada hari Jumaat dan pada solat witir. Maka cukuplah ia menunjukkan kelebihan surah ini yang dibaca sama dengan surah Al-A'la. Dan menjadi surah yang menjadi keutamaan untuk kita hafaz. Kerana kebiasaan Rasulullah membacanya. Rasulullah membacanya, maka kita juga membacanya. Surah Al-Ghashiyah. Allah Ta'ala berfirman, hal ataka hadisul Ghashiyah. Wujuhun yawma'izin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Pada ayat pertama dan ketujuh Allah menggambarkan huru-hara kiamat dan keadaan ahli neraka. Pertama Allah sebut tentang kiamat. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana keadaan ahli neraka dengan firman-Nya, apakah telah sampai padamu wahai Muhammad tentang cerita kiamat yang sifatnya ialah ghasyiyah, yakni kedahsyatannya meliputi segala keadaan. Kedahsyatan hari kiamat itu yang akan menimpa manusia seluruhnya, meliputi semua tempat. Di atasnya, di bawahnya, di kanannya, di kiri, semua. Apakah telah sampai padamu wahai Muhammad akan berita kedahsyatan ini, akan cerita kehancuran ini. Baik, kenapa Allah Ta'ala sebut pada Nabi SAW? Untuk menunjukkan Rasulullah itu ialah Rasul. Dan hari kiamat ilmu khas Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala tidak akan beritahu, melainkan dengan sifat ataupun dengan keadaan yang tertentu. Allah Ta'ala tak beritahu semua. Allah beritahu kepada Rasulullah sekadar tentang kedahsyatan kiamat. Maka Allah mulakan dengan menyatakan, wahai Muhammad, apakah kamu tahu apa itu ghasyiyah? Supaya Rasulullah menyampaikan. Uslub ini uslub untuk menyampaikan. Iaitu hari kedahsyatan malapetaka besar. Yang meliputi semua keadaan. Tak ada orang kata ada tempat terselamat. Planet bulan keselamat, marikh keselamat, ghasyiyah semua. Kerana manusia umumnya hari ini percaya dunia akan hancur. Tapi mereka merasakan bahawa ada tempat selamat. Lalu mereka buatlah istitlaiyah, peninjauan tempat-tempat yang mungkin selamat. Itu buat operasi nak ke planet marikh, buat operasi nak cari tempat di galaksi, di ruang angkasa raya lepas, untuk tunjukkan ada tempat yang selamat. Sebagaimana mereka menganggap di dunia kalau berlaku perang mereka buat bunker. Mereka buat kubur bawah tanah. Tempat itu selamat. Maka Allah kata kiamat tak ada tempat selamat. Kerana sifatnya ghasyiyah. Meliputi semua tempat. Tak ada tempat yang terkecuali. Bawah ke, atas ke, semuanya hancur. Jangan fikir nak pergi planet lain juga hancur. Jangan fikir nak naik ke langit. Atas ada orang buat kartun. Tak tahu kartun Doraemon. Kartun Doraemon mau dibuat tentang dunia akan kiamat. Lalu digambarkan. Ringkasannya digambarkan. Buat satu pesawat besar untuk selamatkan semua penduduk dunia. Kerana kiamat hanya gambaran dunia bawah tu je. Lalu selamatlah siapa yang naik jet Doraemon. Macam tu. Itu dia punya khayalan mereka. Sebagaimana khayalan dalam ilmu-ilmu angkasa lepas mereka. Mereka rasa ada tempat selamat. Maka Allah jawab, ini ghasyiyah. Kiamat tiada tempat yang selamat. Jangan rasa ada tempat selamat, kita pun nak buat tempat tertentu. Bagaimana ada satu ajaran sesat di Indonesia.
yang mengaku menjadi Nabi, kemudian mengisyaratkan hari kiamat. Lalu menganggap tempat paling selamat ialah di pondok dia. Kumpul kat pondok di belakang. Akan berlaku siang kiamat. Kecoh seketika waktu itu. Kerana dia punya guru besar dia dah jangka kiamat akan berlaku sekian-sekian. Yang duduk di situ je selamat. Akhirnya berapa orang, ramai cikgu berhenti kerja. Pergi ke pondok tadi. Dipanggil pondok Bandung. Waktu itu. Cerita waktu. Akhirnya tak jadi kiamat. Tak berlaku. Wartawan pun tanya. Kenapa jadi kiamat? Sebab syarat tak cukup lagi. Kalau ikut dah kiamat, ditangguhkan balik. Begitu mereka memperbodohkan diri mereka. Kerana mereka menganggap ada tempat selamat. Allah sebut ghasyiyah. Tak ada tempat selamat. Jangan kata tempat mana selamat. Kalau saya katakan kalau gambaran perang nuklear, manusia dapat menjangka ada tempat selamat. Mereka buatlah kubu-kubu bawah tanah. Tapi tidak kiamat. Yang kedahsyatan kiamat itu meliputi seluruh tempat. Sebab itu saya sebut pada mukaddimah, selain disebut ghasyiyah dinamakan dahiyah. Apa tu dahiyah? Malapetaka besar, kemusnahan besar. Kita sebut kemusnahan besar maknanya tiada terkecuali. Kemudian kata Allah SWT, wujuhun yawma izin khasyiyah. Allah boleh sebut tentang kiamat yang meliputi semua tempat. Lalu Allah terus menceritakan keadaan manusia. Kerana tujuan kiamat itu ialah hisab manusia. Kerana manusia yang hidup ini yang akan dipertanggungjawabkan. Kiamat kehancuran dunia itu bagi menamatkan mimpi indah manusia kononnya dunia ini akan abadi. Bagi menjelaskan hakikat sebenar tentang kebenaran yang disampaikan oleh Rasul dan Nabi. Maka berlakulah kiamat sebab lagi mana dunia ini tak hancur, lagi itu manusia merasakan tak ada kiamat. Maka dihancurkan benda yang melalaikan ini. Ini dunia, alat yang paling melalaikan manusia. Sehingga kebanyakan mereka menyangka kami akan kekal. Kami tak mati. Walaupun dah tengok beribu, berjuta mati. Angan-angannya cukup panjang di sini. Maka Allah hancurkan tempat yang menjadi tempat manusia pasang angan. Maka kalau dunia dah tak ada, nak berangan boleh. Dihancurkan. Lalu Allah menggambarkan keadaan manusia bila mereka tersedar daripada lamunan dan angan-angan. Daripada tipu daya dan pembohongan dunia. Lalu Allah menggambarkan wujuhun yawma izin khasyiyah. Pada hari itu wajah orang kafir tunduk hina. Perkataan wujuh, dia ada dua makna terjemahan. Pertama wujuh, wajah-wajah. Yang kedua wujuh memberi maksud ialah orang-orang yang hebat-hebat. Ini dipanggil wujuhul qaum, orang-orang yang utama, VVIP. Hari itu yang berbangga dengan kekufuran, tunduk malu kehinaan. Sebab mereka lah yang menafikan adanya kiamat. Kerana mereka terus berdalilkan dunia tidak hancur. Mereka terus berdalilkan tentang dunia yang hebat. Maka Allah kata, lepas berlaku kiamat yang meliputi, yang menghancurkan, kamu akan lihat wajah-wajah orang kafir tunduk hina. Amilatun nasibah. Usaha mereka selama ini. Amalan mereka selama ini. Yang tidak menyembah Allah. Lalu mereka cuba untuk melakukan ketaatan dengan cara yang lain. Ayat ini khusus kepada golongan-golongan kisisin. Golongan para padri. Ubadul awthan, penyembah berhala. Dan setiap orang yang bersungguh-sungguh dalam kufurnya. Artinya mempertahankan kekufurannya dengan memperbanyakkan taat dan ibadat pada berhala. Taat dan ibadat pada agamanya. Bahkan mereka juga atas nama agama kekufuran ini, mereka mempertahankannya. Diriwayatkan satu hari, Umar Al-Khattab, dia lalu di tempat di mana padri sedang beribadat. Dia panggil rumah padri ni atau gereja. Fanadahu. Lalu Umar Al-Khattab memanggilnya, ya rahib, wahai pendeta. Fa-ashrafa. Lalu rahib tadi pun menjenguk wajahnya. Lalu Umar melihatnya, kemudian Umar menangis. Ada seorang tu rahib, Sami, disebut Sami lah rahib. Dia ibadat dalam gereja dia. Ibadat dalam rumah ibadat dia. Lalu Umar panggil, ya rahib. Rahib. Rahib pun keluar ulu kepala. Umar tengok, lalu Umar menangis. Dia Allah Ta'ala anhu. Lalu ditanya, ya Amirul Mukminin. Yang mengiringinya bertanya, wahai pemimpin sekalian orang Islam, kenapa kamu menangis? Maka jawabnya, aku teringat ayat Allah. Amilatun nasibah, yang beribadat tapi sia-sia. Tasla naran hamiyah, mereka akan masuk dalam neraka
yang menjulang api. Ni bersungguh-sungguh sembah berhala. Bersungguh-sungguh sembah selain dari Allah. Bersungguh-sungguh buat kebajikan dengan anggaran akan diterima. Sedangkan mereka lupa semua ketaatan yang lain daripada Allah, maka mereka inilah golongan yang bermain-main dalam ibadat. Yang akan penat dalam ibadat. Sia-sia dalam apa yang mereka lakukan. Allah tak terima. Kerana syarat diterima satu amalan itu, yang pertama mestilah Islam. Mesti amalan itu dilakukan dalam keadaan dia Islam. Mana-mana amalan baik dilakukan dalam keadaan dia kafir. Dia sedekah ke, even dia hubung silaturahim ke, dia tolong orang susah ke, dia tolong orang dia zalimi ke, maka dia tak minum arak, dia tak berjudi ke. Tapi kalau dibina amalan ini atas kekufuran, Tuhan tak terima. Maka jadilah dia orang yang beribadat yang penat. Kerana Tuhan tak terima. Dan syarat yang kedua bagi diterima amal ibadat seseorang mesti menepati sunnah Nabi SAW. Sembahyang kalau tak ikut sunnah Rasulullah tak sah lah. Nabi ajar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena sembahyang macam aku sembahyang. Sebagaimana Rasulullah ajar kita buat haji. Khuzu anni manasikakum. Buat haji macam aku buat. Maka kalau tidak menepati sunnah maka ditolak. Dan yang ketiga ialah ikhlas kepada Allah. Buat ibadat kena ikhlas. Kalau tak ikhlas juga tidak diterima dari sudut pahalanya. Cuma yang paling tertolak yang melakukan ketaatan atas kekufuran. Ada orang kafir dia berbangga kerana dia juga puasa. Atau dia mungkin juga berbangga kerana dia buat juga ibadat yang mereka namakan sebagai perbuatan-perbuatan ritual ibadat. Mereka bernazar. Mereka buat ibadat dengan cara golek badan mereka berpuluh kilometer. Bagaimana beberapa ahli ibadat di Himalaya, cara mereka membayar nazar beribadat, mereka golekkan diri mereka berpuluh kilometer untuk mencapai tahap tertentu di dalam makam mereka. Maka ini perbuatan sia-sia. Macam duk cocok sini untuk kononnya mendekatkan diri pada Tuhan, maka ini sia-sia. Maka Allah menyebut amilatun nasibah, ibadat yang penat, yang tak diterima. Tasla naran hamiyah, masuk dalam neraka. Semuanya ditolak. Sesudah Allah menyebut tentang kedahsyatan kiamat. Kemudian Allah Ta'ala menyebut keadaan watak orang kafir. Kemudian Allah menyebut apa yang disediakan dalam neraka. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dengan air yang menggelegak. Baik, kenapa dimulakan dengan air? Kerana sifat neraka yang panas menyebabkan yang pertama di mereka nak ialah air. Contoh kita kalau cuaca panas. Pertama-tama kita ingat makan ke ingat minum? Kalau cuaca panas. Kita bulan puasa. Pertama tuan-tuan fikir nak makan ke nak minum? Nak minum lah. Air dulu. Kok mana pun air. Nasiblah kita diajar dengan sunnah Rasulullah. Makan kurma. Walaupun mata jeling air. Sunat makan kurma dulu. Makan kurma. Mata jeling air dah ni. Tangan pegang dah syawang. Pegang. Ngak. Kurma tak habis kunyak. Air telang lah. Dahaga sangat. Maka orang duduk dalam neraka dengan sifat panasnya. Maka dahaga. Pertama mereka nak air. Maka diberi air yang menggelegak. Bayangkan tuan-tuan. Jangan cerita neraka, kita cerita kat dunia. Kalau tuan-tuan tengah dahaga minum air panas yang menggelegak, rasa apa? Itu bukan air neraka. Kalau kita tengah panas ni, tengah dahaga ni, kita pun ambil air panas gelegak minum. Apakah kita rasa boleh hilang dahaga kita? Atau menambah seksa kita? Itu air biasa. Air masak tu. Cuma dia menggelegak panas. Maka Allah menggambarkan dalam neraka dengan kepanasan di tahap paling maksimum. Diberikan pula air yang mendidih dan itulah menjadi minuman pertama mereka. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut minuman, Allah menyebut tentang makanan yang bernama dhari'. Apa itu dhari'? Dhari' ialah duri-duri. Makanan yang bersifat duri kering. Yang sifatnya memberi mudarat dan pahit. Mirara, pahit sungguh-sungguh. Makan duri. Orang kafir main tak apalah. Makan duri pun kita bagilah makan unta. Nanti unta gemuk lah makan duri tu. Sebab antara makanan unta ialah buah-buah berduri, pohon berduri. Lalu mereka mempermainkan apa yang Allah Ta'ala sebut. Bahawa makanan dalam neraka ialah dhari' yang merupakan duri-duri yang kering, yang sifatnya pahit dan sifatnya mendatangkan mudarat yang besar. Para ulama menyatakan, kalau kita perhati tentang makanan-makanan dalam neraka,
Ianya berbeza mengikut darjat azab yang dikenakan pada mereka. Kadang-kadang Allah Ta'ala menyebut makanannya ialah zakum, kadang-kadang disebut rislin, kadang-kadang disebut tentang makanannya ialah dhoni, dan kadang-kadang disebut sekian-sekian jenis makanan. Kerana mengikut darjat kekufuran dan azab yang sesuai dengan mereka. Kerana sebagaimana ahli syurga, dia ada darajat, ahli neraka dia ada darakat. Maksud darajat, ahli syurga ni ada peringkat tinggi-tinggi dia. Manakala ahli neraka dia ada peringkat darakat. Darakat berarti tahap yang lebih dahsyat azab. Ke bawah lagi dahsyat. Bawah. Kerana neraka dia akan menurun ke bawah. Yang ke bawah paling dahsyat. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Yang paling berat siksaan neraka ialah orang munafik. Dia berada di bawah sekali neraka. Bawah sekali. Dark. Di kerak bawah. Kerak bawah. Kenapa orang munafik ini? Orang munafik apa dia? Orang munafik ini bukan kita sebut yang cakap bohong tu. Bukan. Munafik ini ialah zahirkan Islam tetapi dalam hatinya kufur. Dia kafir. Dia menggunakan gambaran Islam untuk menikam Islam daripada dalam. Tapi dalam dirinya tidak pernah percaya tentang Islam. Tak pernah percaya pada hukum Allah. Tak pernah percaya. Maka ini sifat munafik sebenar. Yang munafik kita sebut cakap bohong, awak ni munafik. Itu perangai munafik. Itu bukan akidah munafik. Perangai munafik lain daripada akidah munafik. Yang cakap menipu, yang janji tidak patuhi, yang diberi amanah khianat, itu panggil munafik sifat. Munafik itu tidak menjadikan suatu kekal dalam neraka. Yang munafik yang Allah sebut dalam Quran ialah munafik akidah. Yang mereka ini zahir berpura-pura Islam, tapi dalam berdiri mereka ialah kufur. Kufur, mereka tak pernah suka Islam. Mereka mencari wang. Kalau kita lihat zaman munafik pada zaman Madinah, iaitu seorang lelaki bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada zaman kerajaan Khulafa' Rashidun bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi. Dia tahu Islam dah tak boleh dilawan dah. Kuat sangat. Zaman Khulafa' Rashidun. Kuat sangat. Akhirnya, dia berpura-pura masuk Islam. Kemudian, dia menyebarkan ajaran sesat atas nama Islam. Dia mengangkat Sayyidina Ali menjadi Tuhan. Dia kata Sayyidina Ali sebenarnya Tuhan. Dia mengaku Islam. Ini Abdullah bin Sabah, satu gerakan Yahudi yang tersusun dalam masyarakat Islam pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidun. Lalu sebahagian terpengaruh. Sebahagian terpengaruh. Katakanlah hari ini orang Islam yang lemah pegangannya. Kalau ada orang yang cuba buat dan memang dah buat, yang mengaku jadi Nabi palsu. Itu ajaran Milah Ibrahim sebagaimana di Pahang. Mengaku sebagai Tuhan Harun. Mengaku jadi Nabi. Maka kalangan yang lemah iman ini, jahil, akhirnya terperangkap dengan ajaran-ajaran seumpama ini. Ini munafik yang dimaksudkan. Iaitu menyesatkan ajaran Islam daripada dalam. Mempengaruhi orang Islam supaya tidak menyembah Allah. Yang saya akan sebut dalam zaman Rasulullah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul, dan pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidun yang terkenal ialah Abdullah bin Sabah. Yang melakukan gerakan munafik yang terancam sehingga orang nampak di Islam comel, bagus pakaian dia, tutur kata. Tetapi dia mula secara batiniah, secara batin menyesatkan. Bukan sebagaimana disebut oleh Imam Abu Zahra dalam kitabnya Tarikh Mazhab Islamiyah. Satu golongan yang disebut sebagai Bahaiyah, satu golongan bernama Ibahiyah yang berselinung atas nama Islam, membenarkan semua, zina boleh, tak perlu berjihad. Ini golongan Ibahiyah. Dan golongan Bahaiyah, sebagaimana kita Malaysia ni dalam kelompok sistem Islam. Kelompok sistem Islam. Tolak faraid, tolak benda-benda yang maklum tudung. Dia kata dalam Islam mana ada tudung? Tak ada tudung. Tak ada pun perintah. Cukup-cukuplah kata tudung tu wajib. Benda itu benda yang maklum dalam agama. Cukup dia tahu bila sembahyang tanpa tudung tidak sah. Maka itulah kewajibannya. Cukup dia tahu bahawa bila pergi haji tanpa bertudung tidak sah. Cukuplah dia tahu waktu mengkafankan mayat dengan cara ditudungkan atau bertudung. Dia kesempurnaannya. Tak ada pula geng-geng ni mati, kita biar je kepala dia bogel macam tu. Tak nak. Marah dia, kena tutup kepala. Maka ini kelompok-kelompok yang kita katakan menjaja ajaran munafik. Bersembunyi atas nama Islam. Dia cerita Islam lagi. Tapi apa yang dia ajak? Benda-benda yang kufur. Benda-benda yang memusuhi Islam. Dengan secara, kita katakan secara
mempengaruhi orang-orang yang lemah pengetahuannya. Golongan ini bersungguh-sungguh menafikan satu persatu ajaran Islam. Tak ada hudud, tak ada kisah, buang. Tak ada jihad, buang. Tak ada ekonomi Islam, buang. Tak ada politik Islam, buang. Slow. Dan ini pernah ada seorang, dia tergelincir dalam pemahamannya. Namanya Khalid Muhammad Khalid. Khalid Muhammad Khalid, lulusan Universiti Azhar. Master Universiti Azhar. Dan orang yang hebat, dan saya membaca beberapa buku tulisannya. Seperti Ar-Rijal Hawla Rasul. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Disusun 60 orang sahabat. Antara buku hebat beliau. Maka, bila beliau mula terpengaruh dengan ajaran mengasingkan politik daripada Islam. Untuk mengatakan tidak ada politik dalam Islam. Mula terpengaruh dengan agenda sekular. Ini kita panggil gerakan munafik dalam Islam. Sekular, kapitalis dan lain-lain. Akhirnya dengan apa yang disebut sebagai ulama Isya dia murtad. Salah seorang ulama Azhar terkenal Muhammad Al-Ghazali. Ini Khalid Muhammad Khalid karang kitab Min Huna Nabda. Daripada sini kita mulakan balik. Ini buang politik dalam Islam. Jangan cerita merintah-merintah ni. Kita cerita bab-bab ibadat sudah. Muhammad Al-Ghazali ke mana Azhar menarik sijilnya, bahagiannya menghukum dia kafir. Muhammad Ghazali tak ada, kita beri terang dulu. Hatta walaupun dia orang alim, bahkan dia pun salah juga, salah faham. Sehingga ideanya merupakan idea musuh Islam. Lalu Muhammad Ghazali mengarang kitab Min Huna Na'lam. Daripada sini kita tahu. Daripada sini bermula pengetahuan kita tentang Islam. Ini kan kitab Min Huna Nabda. Kan Min Huna Na'lam. Yang akhirnya menyebabkan Khalid Muhammad Khalid menarik balik segala kenyataan dia. Tarik balik. Terkhilaf dia. Itu agenda munafik. Memisahkan politik dalam Islam. Agenda munafik memisahkan beberapa hukum yang penting dalam Islam. Tapi dia mengaku Islam lagi. Agenda munafik hari ini nak masukkan kahwin sejenis dalam Islam. Yang disebut dilakukan oleh Ishaq Manji. Mengaku Islam Ishaq Manji. Dan dia berkahwin sejenis. Oh, bukunya dipasarkan di Malaysia, diterjemahkan. Yang asalnya diharamkan, tapi mahkamah tinggi membenarkan dijual. Dia anggap tak salah kerana kebebasan membaca. Ini kisah Mahkamah Lawan Pejabat Agama Selangor ataupun JAIS. Kalau tuan-tuan ikuti perkembangan kisah buku Ishaq Manji. Mengaku Islam tapi mengamalkan homoseks, lesbian, nikah sejenis. Ini idea munafik. Nak hidupkan benda ni. Termasuk golongan-golongan yang lain. Inilah munafik yang bahaya. Yang tuan-tuan orang kafir, kita maklum kekufuran dia. Tapi golongan yang masuk dalam umat Islam dan menumpang pengaruh pemerintah-pemerintah Islam. Orang-orang besar, orang yang sekian-sekian. Lalu menyebarkan agenda dia. Akhirnya ramai Islam terperangkap. Sama juga ajaran hak. Tahu ajaran hak? Bukan ajaran incredible hak. Asal daripada jual air madu, air nak lawan COVID, sekian-sekian. Asal buat satu bentuk sawah Muslim, ramai terpengaruh. Last sekali, dia kata Nabi Muhammad Tuhan. Masih mengaku Islam. Mengaku Islam. Tapi Muhammad Tuhan. Mula bawa agenda. Dia nak dihadapkan pada pengadilan lari. Lagi kat mana? Switzerland. Lari di sana. Dan termasuk beberapa orang pengikut tegar. Inilah dia golongan yang disebut munafik. Yang bawa kekufuran dalam Islam tapi mengaku Islam. Agenda ini paling bahaya. Bayangkan kita secara ijma' orang Islam mengetahui Rasulullah ialah Rasulullah. Bahkan Nabi sendiri menyebut abduhu wa rasuluh. Hamba dan rasul. Hamba. Rasulullah mengingatkan kita jangan kamu melampau kepada aku sebagaimana sebagaimana Nasara melampau kepada Nabi Isa dengan mengatakan dia Tuhan. Nabi dah ingatkan kita. Dan ucapan syahadah kita. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku menyaksikan bahawa Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Datang hak tu kata sebenarnya Muhammadlah Tuhan. Muhammad Tuhan. Lalu dia bawa, ada pula terpengaruh. Orang Pasir Gudang pula pengaruh. Buat video. Kami mengikut ajaran hak. Satu family. Daripada Pasir Gudang. Tunjuk. Bayangkan. Ajaran sesat sebegitu dia pengaruh. Inilah dia munafik. Yang mengosak akidah orang Islam. Tapi dia mengaku Islam. Mengaku Islam. Ini benda-benda yang kita kena faham maksud. Antara munafik sifat dengan munafik akidah. Yang datang untuk merosakkan Islam daripada dalam. Wa imma secara agenda, wa imma kerana kejahilan.
Kerana munafik ni ada orang munafik ni dia ada agenda dia. Dia tahu. Ada orang munafik dia jahil. Sebab itu Nabi SAW tidak tergesa-gesa dengan munafik ini. Melainkan Nabi terus menggunakan masa yang cukup untuk menyampaikan Islam. Akhirnya sebagai orang munafik insaf. Kerana mereka munafik ikutan. Ada munafik yang tak akan berubah, munafik agenda. Maksudnya dia memang ada agenda sulit. Untuk merosakkan Islam daripada dalam. Yang munafik yang saya katakan jenis ikut-ikut, jenis terpengaruh. Ini kalau diterangkan berterusan, insya-Allah kembali ke pangkal jalan. Tapi orang munafik yang beragenda dia tidak akan. Sebab dia ada agenda dia. Seperti Ayah Peng sebagai contoh. Terang macam mana pun dia ada agenda. Dia dah kata kerajaan dia kerajaan langit. Kerajaan langit. Dia yang cipta semua agama. Oh lagi dahsyat munafik dia. Semua agama dia cipta. Tapi dia tidak boleh ditangkap. Kerana dia berselindung sebagai pengaruh-pengaruh tertentu. Sampailah dia mati. Tuan-tuan ingat, jangan ingat ajaran Ayah Peng dah habis, ada. Dia punya penggerak-penggerak dia ada. Ajaran Ayah Peng. Ajaran Hassan anak limau. Ataupun Hassan anak limau. Sebab dia jual pokok anak limau. Tapi orang panggil dia Hassan anak rimau. Limau lebih kurang sama lah. Sesat. Ini kita katakan menantu Ayah Peng. Hassan anak rimau atau anak limau ni, dia ni tok guru Ayah Peng, merangkap menantu Ayah Peng. Dapat dua-dua. Tok guru dan jadi menantu pada Ayah Peng. Sama-sama buat ajaran sesat. Yang aneh, ini munafik dari Islam. Baik, sedar makna munafik yang membahayakan kerana kejahilan. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang dharik ini dengan firman-Nya, la yusmin wa la yughni min ju'. Bila orang kafir mempersendakan, tak apalah makanan duri pun kita beri unta makan dan unta gemuk. Lalu Allah menjawab, la yusmin. Makanan ini tak menggemukkan. Wa la yughni min ju', tak akan menghilangkan lapar. Kerana ia makanan yang menyeksakan. Bukan jenis makanan kat dunia yang kamu tak boleh makan, lempar ke binatang makan. Kalau kita kat dunia, kalau benda-benda kita tak makan, benda basi, kita boleh lempar ke ayam itik makan. Maka ayam itik pun jadi gemuk. Kalau kita makan makanan tu jadi kurus, berok cair. Ini makanan yang basi, makanan yang tak sesuai perut. Tapi kalau kita lempar ke binatang, lembu, kambing, dia jadi gemuk. Adalah yang dapat manfaat. Maka orang kafir ni dia mempersendakan apa disebut dharik oleh Allah dalam Quran. Kata mereka tak apa, ini makanan duri ni kita beri ke kambing lembu kita beri kambing unta kita. Allah menyebut, ini bukan makanan yang kamu jangkakan. La yusmin, tak menggemukkan. Wala yughni, tak akan menghilangkan. Min ju' lapar. Kerana ia makanan yang menyeksakan. Maka ini fasal pertama, Allah Ta'ala menyebut bagaimana sifat ahli neraka. Bagaimana penyesalan ahli neraka. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang bentuk-bentuk minuman ahli neraka, makanan ahli neraka. Supaya mereka melihat kedahsyatan ini. Kalangan yang menolak adanya kiamat. Yang menolak adanya akhirat. Yang kamu tolak ada akhirat, akan datang azab yang membinasakan semuanya. Akan datang. Akan datang azab yang kamu tak boleh menyelamatkan diri kamu sendiri. Dan waktu itu kamu akan menyesal besar dengan amalan sia-sia kamu. Menolak keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kamu beribadat lain daripada Allah Ta'ala dan menyentuhkannya. Kamu akan minum dengan minuman yang mendidih dalam neraka. Selepas masuk dalam neraka. Dan kamu akan makan makanan yang berduri. Yang sifatnya pahit dan memberi kehancuran kepada kamu. Yang tidak menggemukkan. Dan tidak menghilangkan. Yang tidak menggemukkan. Dan tidak menghilangkan kelaparan. Maka ini fasa pertama. Allah menyebut tentang neraka. Allah dahulukan sifat ahli neraka. Kerana ayat ini turun bagi menjawab penolakan orang kafir terhadap hari kiamat. Maka disebut dulu ini balasan untuk kamu. Kalau kamu terus engkar, ingat kiamat ni pasti akan berlaku. Dan keseluruhan kamu macam ni. Maka kamu fikirlah. Bagaimana kamu ingin berhadapan dengan hari yang dahsyat ini. Ketika dunia sudah hancur. Angan-angan kamu sudah pun hancur. Tak ada apa dah. Sebab itu saya sebut tadi lagi ada dunia. Manusia tu bina angan-angan. Manusia akan hilang angan-angan dia. Pertama, ketika mana melihat malakul maut. Yang kedua, ketika mana melihat dunia ni hancur. Masa tu tak ada seorang pun lagi berangan. Tak ada lagi orang cerita, esok saya nak buat tu, nak buat ni. Tak ada lagi. Hari ni, bagaimana tidak melihat malakul maut, kita akan berkata esok, lusa, tulak, tungging, tahun depan dan seterusnya. Tapi bila mana kita melihat malakul maut, tidak ada esok bagi kita.
Bila mana manusia melihat kiamat, maka tiada lagi apa yang mereka rancangkan itu semuanya hancur dan binasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.